Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini 3 hari bulan 11 2020 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab fiqh Al-Mu'inul Mubin. Al-Mu'in Al-Mubin, muka surat 35, bab perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang menjadi sebab kita kena mandi. Dalam kitab ni kata ada 6 perkara. 6 perkara jadi wajib mandi. Perkara yang mewajibkan mandi, maknanya kalau terjadi benda ni wajiblah kita mandi. Kalau tidak, mandi itu jadi sunat ataupun mandi itu jadi adat. Jadi mandi ni terbagi 3. Adat, hak kita duduk mandi ni pagi, petang, siang, malam. Yang kedua, dia jadi sunat. Bila? Hari Jumaat, sunat kita mandi. Yang ketiga, wajib. Bila wajib, tengok dalam kitab kita ni menyenaraikan perkara yang menjadikan mandi itu wajib. Ada 6 perkara. Yang pertama ialah al-jima'. Dia hak berat selalu. Hak pertama ni, apabila berlakunya persetubuhan suami isteri, maka wajiblah dia kena mandi. Mana dalil dia? Kitab ni mudah. Dia letak hukum, buat mari dalil, sandaran, mudah. Kita tak payah nak fikir pergi jauh-jauh. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil." Rawahu Muslim. Apabila bertemu dua khitan tu tepat khitan telah tepat potong tu, tapi itu ibarat ayat kinayah. Mana bila bertemu dua kemaluan suami isteri itu bertemu, maka wajiblah dia mandi sekalipun tiada keluar mani. Makna hadis ni tak boleh nak takwil dah. Peringkat awal Islam dulu dah, innamal ma'u minal ma'. Mandi itu kalau keluar air. Jadi kalau tak keluar tak apa. Tapi di akhir ini dalam hadis ini kata asalkan bertemu je. Bertemu dua khitan, maka wajiblah mandi walaupun tidak keluar mani. Jelas. Itu perkara yang pertama. Pertama, bertemu dua suami isteri, maka wajiblah mandi. Yang kedua, tak bertemu siapa-siapa, keluar mani. Dengan cara mana? Tak kira cara mana. Mimpi ke, dia kita tengok cerita ke, khayal, asalkan keluar mani, maka wajiblah dia mandi. Kata di Ummu Salamah radhiyallahu anha, isteri Nabi, ja'at Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni wanita sahabat Nabi, dia mari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, inna Allah la yastahi minal haqq, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am idza ra'atil ma', muttafaqun alaih. Artinya kata Ummu Salamah itu isteri Nabi, salah seorang daripada isteri Nabi, nama dia Ummu Salamah, gelar dia, nama dia Hindun. Telah datang Ummu Sulaim.
Ummu Sulaim ni mak kepada Anas. Anas bin Malik tu mak dia nama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ni pun orang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara muslimah yang kuat perjuangan dia. Dia pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tanya soalan. Tapi kerana soalan ni agak sensitif, bahasa budak-budak lain dia panggil ayat 18. Jadi maka dia mula dengan satu muqaddimah yang menarik. Dia kata, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq. Sesungguhnya Allah tiada malu menerangkan kebenaran. Allah Ta'ala tak malu nak cerita kebenaran. Aku pun tak boleh malu juga nak tanya soalan. Dan Rasulullah SAW jangan malu nak jawab soalan. Maknanya muqaddimah dia tu menarik, kan? Apa soalan dia? Hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Adakah ke atas perempuan itu wajib mandi apabila ia bermimpi? Orang perempuan bermimpi sebagaimana laki-laki. Biasa orang laki-laki bermimpi. Kalau orang perempuan mimpi macam mana? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iza ra'atil ma." Nabi kata, ya. Bila dia tengok air, maknanya dia rasa keluar air mani dia, maka wajiblah dia kena mandi, sama hukumnya dengan laki-laki. Sama laki-laki. Hadis ini muttafaqun alaih. Kita dah belajar istilah daripada awal kitab dulu. Muttafaqun alaih maknanya sepakat Imam Bukhari dan Muslim melalui jalur yang sama riwayat rawi dia. Alhamdulillah. Maka jika diihtimalkan, mana diihtimal tu ada kemungkinan. Ingat, pelajar ingat, ihtimal mana ada kemungkinan. Keadaan yang keluar itu air mani atau lainnya, seperti air wadi. Air wadi itu air cecair, pekat, tapi dia tak rasa apa-apa, bakal keluar gitu ya, meleleh ya. Ataupun air mazi. Kita dah belajar di awal dulu, wadi dengan mazi ni tak kena mandi, cukup dengan basuh dan ambil wudu. Dia duk mikir basuh ni air mana, mani ke wadi, apa hukum. Kalau kita syak, ihtimal, kemungkinan, dia duk mikir. Masa tidur tadi tak mimpi mana. Jadi maka pilihlah di antara keduanya atas pendapat yang lebih mu'tamad. Kita orang panggil pilih, kita nak tak mana. Macam ni bau getah betik. Dia ada bau dia kan, bau getah betik orang panggil. Kalau orang Arab dia panggil bau bunga tamar. Ni kalau pergi ke Madinah ke, masuk ke tamar tu, tanya dia mana bunga tamar. Arak jual. Dia kata ni boleh buat ubat untuk orang tak dapat anak, guna ni. Arak ni dia jual belaka. Bunga tamar dia jual. Apa ni? Butir tamar pun dia jual. Jadi buah belaka dia. Batai tamar pun kalau boleh, kalau kita sanggup pikul waklit dia jual. Jadi kita tak ada apa. Baik, biar dia. Maka nak kata apa? Kalau dia jadikannya mandi, hendaklah dia mandi. Mikir-mikir bau pada sikit ni, mandi ya. Tetapi kalau bukan mandi, tak bau apa-apa, ada air cecair tapi tidak ada bauan, tak rasa lazat dia punya seronok tak ada, maka cukuplah dengan berwuduk dan membasuh setakat mana yang mengenainya saja. Kat mana dia kena di pohon di apa ni, di kawasan itu, basuh situ, ambil wuduk boleh. Kerana bahawasanya apabila datang tuntutan salah satunya, maka terlepaslah ia daripadanya dengan yakin. Syarat kena yakin. Dan asal kelepasan itu ialah daripada yang akhir. Kita kena tengok, mikir mani ke wadi. Tak boleh nak tarjih. Berasa masa apa ada, mandi ya, lebih selamat, kan? Ataupun masa tak ada air pula, kebetulan air tidak ada, kita pun fikir air tak bau ni, tidak mani, ada ambil wuduk. Maknanya kita sendiri yang buat keputusan. Jangan tanya ustaz. Lama telefon ke ustaz, saya ni begini-begini, mani ke? Ustaz kata muncing sendiri lah, mana aku duduk dengan telefon boleh cek. Tak boleh nak buat dah. Jadi tuan dia sendiri yang boleh mengesan.
apa keadaan dia tu. Baik. Sebab yang ketiga, mati seorang Islam. Bila orang tu mati, kita kena mandi dia. Ini hukum. Dari sudut hukumnya, bila orang tu mati, maka wajib kita kena mandikan jenazah dia. Selain daripada mati syahid, orang yang mati dalam peperangan, syahidul ma'rakah, mayat dia tidak dimandi, tidak disolat, tak payah kapan. Pakai tanah dengan baju-baju dia, hok darah-darah dia tu. Sebab di akhirat esok dia akan bangun warna-warna darah, baunya kasturi. Allahu Akbar. Ni orang yang mati syahid. Maka kita tak boleh mandi mayat dia. Lain pada syahid. Oh, masa musim Covid baru ni kan, ramai ustaz duk bercakap tentang pahala syahid. Orang yang mati kena taum, orang yang mati tenggelam air, perempuan yang mati bersalin, orang yang mati sakit perut, ini dipanggil pahala syahid. Dia pahala syahid tapi bukan syahid ma'rakah. Maka hak ni insya-Allah pahala di sisi Allah Taala dapat, tetapi dari sudut muamalah dia, muamalah biasa, kena mandi, kena kafan, kena solat. Hak ni syahid ma'rakah, hak perang dengan kafir. Manakah dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seorang jemaah haji yang jatuh daripada unta dia. Dia duduk berjalan, dia pakai ihram, jatuh daripada unta sehingga patah tengkuk dia. Allahu Akbar. Berjalan jatuh, kali ini pijak dia unta. Aksiden lah orang panggil. Maka Nabi sallallahu mengatakan irsiluhu bima'in wa sidrin. Nabi kata mandikan dia dengan air, dan air itu air sidir. Sidir ni dia panggil apa ni? Air bidara. Mandi dengan air sidrin. Maknanya boleh. Dia pakai ihram, ya, tapi tak boleh letak wangian. Air bidara tak apa, orang tak berwangi dengan dia. Ada ini riwayat Asy-Syaikhan, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan diriwayat juga daripada Jabir radhiyallahu anhu, apalagi riwayat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma' baina ar-rajulaini min qatla Uhud bi thawbin wahidin yaghsiluhu wa lam yusalli alaihim. Dari riwayat Bukhari, artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara dua laki-laki yang terbunuh syahid dalam peperangan Uhud dengan satu baju, dan tiada dimandikan dia. Tengok, walam yaghsilu, tak mandi. Jadi ini di antara Nabi kita tidak mandi dan tidak disolatkan ke atasnya, tidak dimandi dan tidak disolatkan ke atasnya. Maka tanda hadis ini rawahul Bukhari. Ini hadis ini menjadi dalil bahawa orang mati syahid tidak dimandikan dan dikafankan, maknanya dengan kain hak dia mati itulah. Ini dia panggil dalam daripada Jabir radhiyallahu anhu. Tengok hadis. Pasal ada masalah hadis tu sikit. Dalam terjemahan dia kata tidak dimandikan dan tiada sembahyang. Baiklah. Dan hadis yang ketiga, dan daripada Jabir radhiyallahu anhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud ini.
Nabi kata apa? La taghsiluhu fa inna kull jarhin au kalam damin yafuhu miskan yaumal qiyamah. Rawahu Ahmad. Tengok dia kata hadis ni sekejap kita tengok ada masalah matan hadis, ada sikit masalah. Hadis yang pertama tadi, tengok mula-mula tu ada silap. Terjemah yang betul, tengok. Dia kata hadis, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainar rajulaini min qatla Uhudin bi thawbin wahidin. Tengok. Tambah walam yughassilu. Gugur satu kalimah tu, besar tu lagi makna dia. Walam yughassilu walam yusalli alaihim. Bagus betul. Terjemahan dia betul. Maknanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan antara dua laki-laki yang terbunuh di perang Uhud dengan satu baju dan tiada dimandi. Mana lam yughassilu, tiada dimandikan dan tidak disolatkan ke atas mereka. Alhamdulillah hadis ini dalam Bukhari jelas. Hadis yang kedua pula daripada Jabir radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la tughassiluhu fa inna kulla jurhin au kulla damin, au tu kena jauh, yafuhu miskan yaumal qiyamah. Maksud dianya, jangan kamu mandikan akan dia. Siapa dia? Orang mati syahid. Kerana tiap-tiap satu liang luka itu atau tiap-tiap darah yang mengalir itu akan mengeluarkan bau kasturi pada hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Allahu Akbar. Jelaslah kepada kita dalil-dalil yang menunjukkan bahawa orang mati syahid tidak dimandi dan tidak disolat atasnya. Kita tanam dia dengan darah-darah dia, dengan baju hak dia, carik-carik itulah biar dia. Sebab dia nak bangkit pada hari kiamat esok dengan darah-darah dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yafuhu miskan, darah bau kasturi pada hari kiamat. Para jemaah sekalian, untuk semangat kita perjuangan, itu zaman sahabat, zaman kita hari ni. Ana daripada kita muda duduk dengar cerita peperangan di antara Afghanistan, ingat tak? Lawan dengan Soviet, Rusia dulu. Orang-orang yang pergi berjihad, dia kata Masya Allah, lepas kena bom, lepas mati orang mati syahid ni, kita pergi cari mayat, bau wangi tubuh dia tu, wangi dia punya mayat. Masya Allah, tabarakallah. Tidak kata busuk dah mayat lah, tak hancur, wangi dia punya bau. Allahu Akbar. Baru ni anda jumpa sendiri seorang yang menceritakan kepada kita tentang orang Islam yang kena tembok di Yahudi dalam di atas kapal Marmara dulu. Dia cerita sendiri. Dia kata, Ustaz, dia cerita dia menangis. Dia kata tak ada rezeki dia nak mati syahid. Bila dia tengok kawan-kawan dia yang kena tembok, Masya Allah, yafuh, bau wangi tubuh mereka. Masya Allah, tabarakallah. Tengok, atas dunia ni Tuhan tunjuk dah karamat, kemuliaan kepada orang mati syahid. Bagaimana di akhirat esok, Nabi kata dia bangun dengan luka-lukanya, dengan darahnya, tapi wangi kasturi baunya. Allahu Akbar. Sebab itulah orang yang berjuang, dia tak undur ke belakang. Kita hok duduk rumah ni, duduk bembek ai mati buat tu pergi berjuang ai hok duduk ai ni, hok ni hok tak pergi perang. Orang hok duduk dalam medan makrakah, mereka tahu nilai bagaimana di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah kata, jangan kata orang mati syahid tu mati, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup mendapat rezeki di sisi Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kita bincang bab lain dalam bab mati syahid. Ini kita masuk tajuk kita.
Sebab yang keempat, sebab yang keempat kena wajib mandi iaitulah haid. Orang perempuan yang mari haid, bila suci daripada haid dia, maka wajib dia mandi. Barulah dia boleh solat, baru dia boleh bersama dengan cik abang dia. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Fatimah binti Abi Hubeish. Fatimah ni binti Abi Hubeish ni seorang sahabat yang kena penyakit, dipanggil penyakit istihadah. Maka Nabi kata, "Iza aqbalatil haidatu fada'is salah. Wa iza adbarat faghtasili wa salli." Ini dalil dia. Apabila kedatangan haid, maka tinggallah solat. Bila mari waktu haid, tak boleh solat. Ini rezeki Allah Ta'ala ringankan kehidupan wanita dalam dunia ini. Dia ada cuti solat berapa hari seminggu? 7 hari, 10 hari. Paling lama maksima dalam fiqh mazhab Syafi'i 15 hari boleh cuti. Kita orang lelaki jangan cuba nak cuti-cuti, tak ada cuti kita. Wanita ada cuti 15 hari paling lama. Lepas pada tu dia jadi istihadah. Mungkin kita akan bincang nanti dalam bab dia. Maka hadis ini riwayat Imam Bukhari, jelas. Sebab yang kelima wajib mandi, dia panggil nifas. Letak bagi bawah, nifas. Apa dia nifas? Darah yang keluar kerana ia darah haid yang terkumpul. Itu dia panggil nifas. Nifas ni darah haid yang terkumpul. Lama-lama bila ibu ni melahirkan anak, maka darah itu akan keluar selepas keluarnya baby. Bila lepas keluar anak, keluarlah darah nifas. Darah nifas tu, dalam tanda tuan-tuan, mengikut dalam fiqh mazhab Syafi'i, kalau selagi tak keluar anak dia, berdarah banyak mana pun, pecah ketuban, belum dikira nifas. Dia panggil pecah ketuban. Nah, kita ni, puak kita ni hanggut saja ni, tak ada beranak ni. Hak beranak hak belum, dia panggil istilah dia lah pecah ketuban. Maknanya sebelum beranak keluar darah, itu belum lagi. Selagi tak keluar anak, belum nifas. Bahkan kalau anak kembar, 4 orang kembar, nombor 1 keluar, nombor 2 keluar, nombor 3 keluar, nombor 4 tak keluar lagi, belum nifas. Keluar habis baru jadi nifas. Itu fiqh kita. Cuma kalau dalam bab pelaksanaan amalan realiti, ada pandangan ulama dalam mazhab lain, dia kata darah yang keluar sehari sebelum beranak, sekiranya bersambung dengan pecah ketuban, itu sudah dikira nifas. Boleh dah orang perempuan yang berhenti solat, tak payah qada. Jadi kita kata, kalaulah tak ada masyarakat apa-apa, solatlah dulu. Dan kalau rasa berat dah nak boleh, insya-Allah semua tu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak boleh nak kata oh salah mazhab dia tu kan. Tak. Baik. Mana darah nifas ni darah yang keluar, tulis itu. Tuan Syekh kita tak keluar dah, tak tulis molek. Keluar darah yang keluar selepas keluarnya anak, itu mana nifas. Darah nifas, darah yang keluar selepas keluarnya anak baru jadi nifas. Sebab yang keenam. Sebab yang keenam, beranak. Orang perempuan beranak, sekalipun seketul darah atau daging, dan sekalipun tiada basah, dia panggil zatul jufuf. Mana orang perempuan beranak tak keluar darah, keluarlah sekali dengan anak tu, apa dia, lendir dia tu keluar kering, tak ada. Ada dalam kitab fiqh kata zatul jufuf, mana wanita yang bersalin yang tidak ada darah. Maka dia kena mandi. Kena mandi juga? Ya, kena mandi. Mandi selalu lah, sudah tak ada mandi. Kerana sesungguhnya yang keluar itu ialah air mani yang terkumpul. Nak jadi seketul darah, nak jadi seketul daging, nak jadi apa ni, anak baby ni, mari daripada mana? Mari daripada air mani.
Mana bila dia keluar, walaupun kalau anak tu tak ada darah sekalipun, asalnya mani budak tu. Maninya bercampur. Mak dia, abah dia, kan? Keluarlah baby. Maka kena mandi juga. Itu dia panggil mandi kerana alhamdulillah dalam kitab kita ni telah menyenaraikan 6 perkara sebab wajib mandi. Cuma kita nak ambil yang ketiga tadi. Mati. Orang mati ni kenapa kita kena mandikan dia? Dengan ada cerita budak nakal. Budak nakal ni dia pergi kerusuh mandi jenazah. Ustaz ceramah ni baca kitab, baca hadis lah orang mati ni kena mandi. Sudah ceramah dia tanya soalan, Ustaz, saya nak tanya, kenapa orang mati kita kena mandikan dia? Sebab apa? Siapa dia boleh jawab bijak? Oh, Ustaz buka kitab pula syarah. Ustaz tadi syarah dah. Soalan saya ni tak payah syarah dah, jawab. Pernah dah Ustaz ceramah semula, budak ni kata, Ustaz, orang mati dia tak boleh mandi sendiri, kita kena mandi. Bijak tak bijak budak ni? Mana agak kalau kena kita, kata tak betul. Bahasa budak ni lah. Nak mengena kau Ustaz. Dia kata dia tak boleh mandi sendiri, kita lah mandi. Betul lah jawapan dia tu. Tapi kita duk layak. Pasal itulah kalau soalan orang nakal-nakal jangan duk layak sangat. Menyusah kita layak apa dia. Kan? Baiklah. Kita pergi kepada fardu mandi. Habislah kita 6 sebab wajib mandi. Kita pergi kepada fardu mandi. Maknanya rukun. Tulis di kita fardu ataupun rukun mandi. Mandi itu ada berapa rukun? Dalam kitab ni kata 2 je rukun mandi. Mudah. Berapa rukun mandi? 2 saja. Yang pertama niat mandi. Habis. Sekira-kira berniat orang yang berjunub itu mengangkat akan janabah. Janabah tu bahasa Arab juga, tulis bahasa Melayunya akak junub dia tu. Akak hadas besar dia tu. Dan haid, mengangkat akan hadas haid. Mana kalau mandi kerana haid, kita niatlah kerana nak angkat hadas haid. Itu di mana. Kalau dia berjunub, dia ada 2 ni. Junub lain, haid lain. Junub dia sebab dia tadilah, sebab pertemuan bapa dan ibu, kan? Ibu dan bapa bertemu, al-khitanan, maka dia jadi junub. Ataupun dia bermimpi, maka jadi junub, kan? Maka kita kena beza di antara junub janabah dengan haid. Hukum dia nanti pun ada sedikit perbezaan hukum. Baik. Manakah dalil wajib niat? Dalilnya hadis yang biasa kita dah hafal. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap pekerjaan ibadat itu hendaklah dengan niat. Dan sesungguhnya bagi tiap-tiap seorang apa yang diniatkan. Kita niat apa? Kita niat solat. Alhamdulillah, saya rasa kita dah bincang di awal dulu dalam bab wuduk dulu. Niat, kepentingan niat. Tulis sikit, ulang sekali lagi. Kepentingan niat ini membezakan di antara adat dan ibadat. Membezakan di antara adat dengan ibadat. Mandi ni adat bukan ibadat. Adat, hari-hari kita mandi. Tapi bila jadi junub, mari haid, maka mandi itu sudah jadi ibadat. Jadi kita kena niat. Nak beza mandi biasa dengan mandi hadas. Niat juga membezakan di antara sama-sama ibadat. Kita nak sembahyang subuh, sunat subuh 2 rakaat, fardu subuh 2 rakaat. Yang membezakan 2 tu apa dia? Niat. Mula-mula 2 rakaat sunat subuh, sunat fajar. Sudah qamat, barulah kita niat 2 rakaat solat fajar, solat subuh. Itu 2. Baik. Kita pergi kepada yang kedua. Rukun ataupun fardu mandi yang kedua, menyampaikan air kepada sekalian badan. Kita kena sampai air kita ni kepada semua tubuh kita, kena sampai air belakang.
dan wajib meratakan air kepada sekalian anggota dan segala celah-celahnya dengan mengibaskannya. Kena sapa belakang, tak boleh. Jika tiada sampai air melainkan dengan mengibaskannya, maknanya kena masuk air dalam itulah, kena gosok. Tetapi dimaafkan di dalam rambut yang bersimpul ataupun masyaqqah. Kan orang perempuan ni dia buat simpulan rambut dia. Orang panggil pintar rambut. Tu lagu mana? Tengok. Kata setengah ulama, tiada wajib mengibaskan, makna merungkaikan. Mengibah makna rungkai. Segala pintalan anggota jika mandi itu bagi janabah. Mana kalau mandi junub tak payah duk buka-buka. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha katanya, saya katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si afa anquduhu li ghuslil janabati? Qala la, innama yakfiki an tahsi ala ra'siki thalatha hasayat. Ummu Salamah radhiyallahu anha dia pun tanya, dia kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya seorang perempuan yang sangat melampau jalinannya. Mana dia jalin rambut, suka jalin rambut, melampau. Maknanya rambut dia tu dia pintar. Rambut kepala. Adakah saya terpaksa mengibaskan? Mengibas tu mana merungkaikan, membuka. Sanggul dia tu. Kita kata sanggul boleh, pintalan rambut boleh, kerana mandi junub kena buka. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tak perlu buka. Sesungguhnya berpadalah kamu bahawa kamu tuangkan di kepala kamu 3 kali tuang air. Maknanya kita ambil air, letak atas kepala dia, atas sanggul dia tu, atas rambut dia tu, biar dia menyerap masuk, itu cukup memadai dah. Alhamdulillah, ini satu keringanan daripada syarak. Kan hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan diriwayatkan daripada Anas, hadis marfu'. Apa makna hadis marfu'? Makna hadis itu diangkatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu makna makna hadis marfu'. Kalau kata hadis, jangan kata hadis marfu' itu makna hadis, maknanya diangkat ke Nabi. Makna bukan kata-kata dia. Iza ghtasalatil mar'atu min haydhiha naqadat sya'raha naqdan wa ghasalathu bi khatmiyyin wa ashnanin wa ini ghtasalat min janabatin sabbat dilma ala ra'siha wa asarathu. Rawahu Tabarani wal Khatib wa Diya al-Maqdisi wa sahahahu. Artinya apabila mandi hadas seorang perempuan, kalau mandi hadas daripada haid, maknanya hadas besar lah, tapi hadas ni hadas haid, ia merungkai akan sanggul rambutnya dengan sekali rungkaian, mana kena buka sanggul, dan membasuh ia dengan khatmi ataupun khitmi. Tanda situ, khitmi ini sejenis pokok bunga macam bunga raya, tapi dia bang sedap. Dia berbang. Maknanya kalau kita agak macam shampoo gitulah. Dan ashnan, tulis ashnan, dia kata sintuk, tak tahu apa lah kita ni, bahasa orang lama, tulis macam shampoo gitu. Ashnan apa ni, khitmi, maknanya benda dibuat daripada pokok bunga untuk kebersihan. Jadi hak senang kita kata shampoo, mungkin untuk rambut kepala ni, khitmi tu. Khitmi betul kau boleh kata shampoo tak? Pokok herba bunga dia macam bunga raya. Nak tengok gambar dia? Ni. Ni gambar dia. Nampak ke tak? Bunga raya. Comel tu, khitmi. Dan ashnan tu macam sabun. Boleh, maknanya kita boleh kena basuh. Dan jika mandi ia daripada junub, mandi janabah, mandi junub yang biasa,
bukan kerana haid, maka tuangkan air atas kepalanya dan membasahkan akannya. Sebab apa berbeza ni? Haid kena buka sanggup, junub biasa tak buka sanggup. Sebab apa? Sebab haid ni sekali je sebulan. Haid sekali je sebulan. Mana kena buka budaklah susah sangat. Nah, tapi kalau junub berapa kali seminggu? Salah jawab, masing-masing jawab lah. Nah, dia kata kita tak main minggu-minggu, harian. Dah nyanyi kau perlu 5 kali. Tak minta rambut orang perempuan main lagu. Dah. Jadi kita, maknanya syarat meringankan. Benda perlu ringan. Sebab itu Allah Ta'ala membezakan antara dua ibadat. Orang perempuan haid tinggal solat tak kena qada. Sebab apa? Hari-hari solat nyanyi. Tapi kalau dia tinggal puasa kena qada. Lish, kenapa? Puasa ni setahun sekali. Jadi taklah masyakkah sangat. Itu dia punya cara dia. Alhamdulillah. Cuma hadis ni ada sikit masalah. Hadis ni riwayat At-Tabarani oleh Al-Khatib dan Ad-Diya Al-Maqdisi dalam kitab dia Diya Al-Maqdisi dalam Al-Ahadisul Mukhtara, dia kata sahih. Ad-Diya kata sahih, tapi orang lain kata tak. Az-Zarkashi Al-Hambali kata la yasih. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab dia Muhazzab dia kata fihi Abu Yunus laisa bisiqah. Rawi dia tu. Dalam kitab Ad-Dha'ifah kata dhaif. Mana hadis ni ada sedikit perbincangan lah. Yang pentingnya alhamdulillah. Baik. Dalil lagi. Dalil yang membezakan. Kata di Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni sahih dalam Muslim. Sampai berita kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ibnu Amr tambah waw, Ibnu Amr. Sebab ulama hadis ni dia bezakan di antara Ibnu Umar dengan Ibnu Amru. Ibnu Amru tu mana dia dia ada waw, baca dia Amru. Kalau Ibnu Umar anak Sayyidina Umar, ni orang lain. Ibnu Amru ni menyuruh akan perempuan-perempuan apabila mereka mandi junub supaya merungkai akan rambut mereka. Kena buka lah rambut, buka sanggu, buka pintai rambut, buka. Kata di Aisyah, bila sampai khabar fatwa ni kepada Aisyah, dia kata, ya ajaban li ibni Amr, huwa ya'murun nisa an yanqudna sya'rahunna afala ya'muruhunna an yahliqna ru'usahunna. Aisyah marah. Dia kata apa? Pelik Ibnu Amr, dia menyuruh orang perempuan supaya merungkaikan rambut mereka. Apakah dia tak suruh mereka menyukurkan rambut? Suruh cukurlah rambut senang. Bukannya senang nak hari-hari nak buka rambut kan. Kenapa Aisyah bantah? Sebab dia memegang dalil yang kuat. Aisyah kata apa? Laqad kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fama an ufrigha ala ra'si salasa ifraghat. Masya-Allah. Aisyah kata, sesungguhnya aku mandi bersama dengan Rasulullah sallallahu dalam sebuah bekas. Maknanya satu baldi air Nabi kita mandi dengan isteri dia dalam bekas tu. Masing-masing cebok lah. Ini mesranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia mandi bersama dengan isteri dia. Kita ni lagu mana? Duk main mu dulu tak ada lah. Pergi mandi sekali tulu kosok. Apa blend? Saya cerita, dia tak malu, dia cerita, aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tiada lebihkan supaya aku tuangkan ke atas kepalaku 3 kali tuang. Maknanya dia tak buka rambut dia, cukup dengan dia jiru hai atas kepala memadai. Hadis ini jelas dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maknanya jelas. Maknanya kalau kita kata perbezaan antara haid dengan mandi junub, sebab haid tu sekali sebulan, mandi junub mungkin banyak kali seminggu. Adapun hadis inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anqul bashara, bahawa tiap-tiap selai rambut itu junub, makanlah kamu basuh rambut itu dan bersihkan akan kulitnya.
adalah hadis yang diriwayat oleh Abu Daud dan At-Tirmizi dan didhaifkan oleh kedua-duanya ulama hadis. Abu Daud dengan Tirmizi kata hadis ini dhaif. Dan keadaannya adalah dhaif, tiadalah boleh dijadikan hujah dalam masalah ini. Sedangkan hadis Aisyah itu sahih. Kita nak lawan hadis dhaif ini tak boleh. Jadi tanda para jemaah, tanda yang kedua, tengok balik semula ke rukun mandi. Yang kedua, menyampaikan air kepada sekalian badan. Maknanya tu kulit-kulit kepala tubuh kita ni kena ada belaka. Cuma masalah sanggul tu, rambut hok panjang pita tu lagu mana. Itu yang dibincangkan di situ. Jelaslah kepada kita. Tapi hari ini pahit kita banyak, taklah masalah dah. Dalam rambut ke dalam sanggul kau boleh sembuh masuk air. Zaman dulu terhad, air dia sangat-sangat terhad. Faedah. Faedah pula. Apa faedah kita ni? Hukum mengambil seorang baginya akan kadar hujung jari atau kadar sedikit daripada emas atau perak. Contohlah, orang ni putus jari, dia pun ambil emas, sambung hujung jari ni, pasal emas itu, ataupun perak, boleh. Ataupun menjadikan kaki atau tangannya daripada kayu, kan? Kaki palsu orang panggil, sebagai ganti yang sebenarnya. Ada setengah sahabat zaman Nabi, hidung dia kopong, kena senjata, maka dia tampal dengan emas. Dia tampal dengan benda lain jadi busuk, dengan emas tak apa. Itu ada di pelabuhan sahabat. Apa jadi? Ujung jari kita ni ada emas. Macam nak buat? Cabut, basuh lah. Maka wajiblah membasuh akannya daripada hadas kecil atau hadas besar dan daripada najis yang tiada dimaafkan. Kena basuh atas dia lah, basuh hujung tu. Kerana bahawasanya ia wajib atasnya membasuh barang yang zahir daripada anak jari dan hidung dengan potongannya. Kalau hidung terpotong, ada lebih lagi tu kena basuh situ. Dan terkadang keuzurannya, maka jadilah hujung jari dan hidung palsu itu seperti hukumnya yang asal. Mana orang zaman dulu dia buat dengan emas, ada kata buat dengan perak, tapi perak ni busuk, dengan emas baru tidak busuk. Zaman kita hari ni orang tak buat dah dengan emas dengan perak, dia panggil plastik surgery kan, pembedahan plastik. Itu pun maknanya kalau ada plastik sini kita kena basuh atas plastik kita tu. Hujung jari kita ada plastik, basuh hujung tu lah. Tak payahlah kita buka cabut nak basuh dalam. Masyarakat sekali cabut tak pasal dah kan. Lama dulu orang buat dengan emas sebab dia tahan. Ana ingat lagi zaman kita budak-budak dulu, ramai makcik-makcik kita ni gigi emas. Lah ni mana ada gigi plastik belaka ada. Nah. Kau ada lagi orang pakai gigi emas zaman kita ni? Ada. Tak ada dah. Mahal. Dia kata mahal. Kalau nak pakai gigi emas ada. Nak dengar cerita? Ni orang-orang Afrika. Orang Afrika ni kalau dia pergi Madinah, dia pergi pasal gigi emas di gigi dia. Pasal gigi. Ni cerita betul ni. Kata musim haji, ramai apa-apa Afrika ni mari. Kita anak bertanya penjual tu, kata dia mari mana puak ni ni? Dia ketawa, dia kata dia mari pasal gigi emas. Mana kalau hok miskin sikit, dia pasal berapa? Perak. Yang betulnya balik haji tu, kalau mau haji biar nampak sengih suka tu, gigi emas, hajah. Baru jadi. Puak kita ni kena ada gigi emas juga, mau cik haji ni lah. Kalau kelih dia sengih tu, haji dah tu. Ni payah ni, kupiyuh pun tak apa nak pakai zaman kita ni dah. Kupiyuh tak apa nak pakai, dah gigi emas dah. Cuma kita kena ingatlah sambil-sambil bergurau apa betul. Dia panggil gigi palsu boleh pakai, hadis palsu tak boleh pakai. Kena ingat. Kita ni kadang-kadang tukar ni. Hadis palsu tu. Hadis palsu pun hadis juga. Mana boleh hadis juga. Tidak boleh hadis palsu tak jadi hadis. Yang apa ni, yang boleh kita pakainya gigi palsu boleh. Tangan palsu boleh.
Hak lain-lain tak boleh. Pasal itulah bila mari orang buat pameran bagai-bagai peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata dari sudut sejarah tak ada masalah. Kita nak tengok ni pedang Nabi, ini baju Nabi, ya. Kita pergi Madinah kita tengok ni rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas sendiri tulis sebuah buku, tajuk dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Kita cari hadis apa ni tempat-tempat hak Nabi sejarah. Masjid dia, apa ni telaga-telaga yang ada. Cuma bila kita nak kaitkan barang itu dengan keaslian dia. Oh ni baju Nabi ni. Balik baju Nabi kita pergi gosok tak apa. Hak dia pakai sungguh. Dia panggil tabarruk. Kan? Tapi kalau replika gambar baju, kita gosok lah. Itu bukan tabarruk, itu khurafat nama dia. Hai kita kena beza, kan? Kalau nak selipar Nabi, kalau betul-betul capa dia, kita tak apa, kita pergi gosok, ambil berkat. Sebab capa tu telah disentuh oleh Nabi, dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau gambar dia, gosoklah, jangan gosok. Itu jangan berbahaya. Sebab itulah bila orang mari kepada kita ni barang pelik-pelik, tuan-tuan kena tengok logik ke tak logik. Ni ada orang dakwa dia minum darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kata kalau banyak mana Nabi tinggal darah, tak kira 2-3 ton lah. Kalau ada setitik dua, dah dia ni minum habis dah darah tu. Maka kita kena beza di antara replika, gambar-gambar dengan hak asli. Kalau hak asli boleh ya kita pergi gosok. Tapi kalau gambar jangan gosok, tengok saja tak apa. Ni baju Nabi. Ni gambar pedang dia, tengok. Nak ambil gambar ambil. Tak ada masalah. Tapi jangan sampai mereka pergi duk gosok-gosok ambil berkat kepada benda-benda yang ada. Apa tatulah oi. Kadang-kadang orang ni mari pada kita benda-benda. Dia kata ada CJ ni. CJ akuan. Kita kata siapa yang boleh memberi akuan benar ke salah CJ tu, siapa dia boleh beri? Oh dia kata ada cok. Alhamdulillah. Ini anda tengok orang hantar mari CJ, dia tulis salah teruk. Makkah dia tulis miya kahha, kata ni budak pasti pun tak tulis Mekah lagu ni. Budak ngaji pasti. Hajarul Aswad ha alik jirai, kata ni bukan ni. Ni kata ni saya sama aja CJ Pakistan buat ataupun orang Bangladesh buat ni. Bukan orang Arab yang otoriti buat. Jadi kita nak dakwa satu benda ni satu masalah yang besar. Para jemaah sekalian, ana baca sebuah kitab nama dia Syama'ilun Nabi. Syama'ilun Nabi maknanya sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada, semua dia ada bekas dia punya gelas minuman dia macam mana bekas. Ada sifat cerita, tapi para sahabat radhiyallahu anhum sangat bakhil. Sahabat sangat bakhil. Kalau hok boleh baju Nabi, dia tak beri korang. Dia pesan ke anak dia, kalau aku mati, tanah baju ni sekali dalam kain kapal aku. Maknanya kita nak kata ada lagi baju Nabi, ada lagi kesan-kesan, itu sangat berbahaya. Jadi tuan-tuan hati-hatilah. Nak tengok benda sejarah boleh tengok, tapi replika bukan hak asli. Jangan kita gosok-gosok, jangan terperangkap dengan permainan, perbuatan khurafat, percaya. Dalam kita pergi Mekah ada 2 batu. Satu batu sunat kita gosok, cium. Batu apa nama? Hajarul Aswad. Nah, sekarang kita pergi Mekah ni boleh dah gosok. Tak boleh gosok, boleh tengok. 2 tu ya dah. Nak gosok kalau nak tak gosok, kita tanya waktu tak ada orang boleh gosok. Satu lagi batu nama dia Maqam Ibrahim. 2 batu. Maqam Ibrahim tak ada siapa gosok sebab Nabi tak gosok. Hajar Aswad, naam, Nabi kita gosok dia, Nabi kita kucuk dia. Lepas pada Nabi wafat, Sayyidina Umar mari, dia kata, "Ya Hajar, aku tahu mu ni batu. Tak boleh beri mudarat, tak boleh beri apa, tapi oleh kerana Nabi gosok mu, Nabi cium mu, aku cium." Sebab perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Maqam Ibrahim tak ada siapa boleh gosok. Siapa gosok Maqam Ibrahim, orang tu sudah buat perkara yang dilarang. Jadi kita kena bezalah. Maknanya replika bukan hak asli.
Oi, dia kata sanak tengok molek, sanak tu baca molek. Baca dengan kacamata Arab, tengok. Nampak tulisan tak betul, kenapa kita nak percaya. Jadi para jemaah sekalian kena hati-hati. Pameran-pameran yang kita ada nak tengok-tengok. Tapi jangan disampai mereka buat benda khurafat, gosok-gosok, tidak. Ataupun percaya lebih-lebih. Sampai mereka tempat lahir Siti Fatimah pun ada lagi, kita kata ambil mana kayu tu. Kalau gambar kayu jangan pergi gosok. Ni habis pakai geletak anuk situlah macam-macam. Dan mengikut sahabat-sahabat kita yang kaji dalam bidang Syiah, dia kata pupuk Syiah ni memang mengagungkan apa-apa yang berkaitan dengan Fatimah dengan Sayyidina Ali. Pakai ambil berkat belakang. Ini alhamdulillah. Baiklah, itu sajalah cerita kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang seterusnya, iaitu sunat-sunat mandi. Kita nak mandi ni ada sunat dia. Berapa sunat ada? 8 sunat. Dan juga mandi-mandi sunat pula. Sunat mandinya ada 8. Mandi sunat pula ada 6. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.